Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Rasa saling hormat menghormati dan persamaan budaya asas hubungan kukuh antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh. Aidilfitri, ruang pemulihan emosi, mengecilkan ego serta mengukuhkan silaturahim. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Kubah Makam Diraja bagi istiadat Majlis Tahlil menjadi tradisi sempena Hari Raya Aidilfitri. Detik-detik bermakna semasa istiadat tersebut dimuatkan dalam sorotan keberangkatan ke Kubah Makam Diraja. Seramai 65 pegawai Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dinaikkan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Penyampaian lencana kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB.
Seorang pegawai dinaikkan pangkat Major Tetap. 16 pegawai dinaikkan pangkat Major Lieutenant Commander TLDB Tetap, manakala 3 pegawai dinaikkan pangkat Pemangku Major, seorang pegawai dinaikkan pangkat Kapten Tetap, 42 pegawai dinaikkan pangkat Kapten Lieutenant TLDB Tetap dan 2 pegawai dinaikkan pangkat Pemangku Kapten. Majlis berlangsung pagi tadi di Mes Pegawai Brakas Garrison. Hubungan dua hala yang kukuh antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat Bangladesh adalah berasaskan rasa hormat menghormati, kepercayaan dan persamaan budaya. Pesuruh Jayatinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara ini berucap demikian pada majlis resepsi bagi meraihkan Hari Kemerdekaan dan Kebangsaan Republik Rakyat Bangladesh ke-56. Acara berlangsung semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Udin Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Puan Yang Terutama Norin Ahsan juga mengongsikan komitmen Republik Rakyat Bangladesh bagi memperdalam kerjasama dengan negara ini dalam pelbagai sektor. Present government in Bangladesh was formed by Bangladesh Nationalist Party (BNP). It came back to power after a long 20 years. Last time this party was in power was in 2006. Indeks harga pengguna IHP bagi Februari 2026 menurun 0.3% berbanding Februari 2025. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan penurunan adalah disebabkan oleh indeks bukan makanan yang menurun 0.5%, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan 0.7%. Penurunan indeks bukan makanan adalah terutamanya disumbangkan oleh penurunan kos rekreasi dan kebudayaan, khususnya perkhidmatan langganan penstreaman media atas talian, perhubungan khususnya pakej perkhidmatan internet dan pakaian dan kasut. Bagi indeks makanan dan minuman ringan, peningkatan adalah terutamanya didorong oleh kenaikan harga ikan dan makanan laut, khususnya ikan segar, buah-buahan, khususnya buah-buahan segar tropika dan kopi, teh dan koko. Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Februari 2026 meningkat 0.2% daripada bulan Januari 2026. Ia didorong oleh peningkatan kedua-dua indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. IHP mengukur perubahan harga bakul barangan dan perkhidmatan tetap yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh IHP bagi bulan Februari 2026 boleh didapati di laman sesawang JPES. Hari Jumaat membuka ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih bersungguh-sungguh. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Hari Jumaat bukan sekadar hari biasa, bahkan hari yang membuka ruang untuk hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri kepadanya dengan lebih bersungguh-sungguh, memperbanyakkan bacaan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca surah Al-Kahfi merupakan antara beberapa amalan mulia yang dapat dilaksanakan pada hari tersebut.
Perkara itu antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Hari Jumaat Mengingati Hari Yang Mulia, juga disentuh manfaat dan tujuan khutbah Jumaat. Pertama, menambahkan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan hal-hal agama, akhlak dan isu-isu semasa. Kedua, menyampaikan nasihat dan tunjuk ajar agama agar para jamaah kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan tidak terpesong daripada landasan syariat. Ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan yang menyentuh hati dan menyedarkan jiwa. Keempat, membangkitkan rasa insaf dan kesedaran agar tidak terus hanyut dalam kelalaian dan keseronokan dunia semata-mata. Kelima, mengambil pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan. Aidilfitri bukan sekadar perayaan kemenangan selepas sebulan berpuasa, tetapi menjadi ruang pemulihan emosi dan pengukuhan institusi keluarga. Dalam suasana penuh kemaafan dan silaturahim, Syawal disarankan untuk dimanfaatkan sebagai titik mula memperbaiki hubungan yang renggang. Menurut penolong pensyarah Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Aidilfitri dalam Islam merupakan satu ibadah yang bukan sahaja menandakan kemenangan menundukkan nafsu, malah menjadi ruang pemulihan emosi, melunakkan hati, mengecilkan ego serta mengukuhkan kembali hubungan kekeluargaan mungkin pernah terjejas. Kekuatan kemaafan, kemudian membina semula kesihatan mental dan kesejahteraan oleh institusi kekeluargaan. Kita melihat di dalam Al-Quran, perkataan mengenai dengan maaf ini adalah sebagai kerja islah, iaitu membaiki. Jadi sesiapa yang memaafkan dan berdamai, ganjarannya di sisi Allah adalah lebih besar. Amalan bermaaf, maafan dan ziarah menziarahi ketika Aidilfitri bukan sahaja menjadi tradisi, malah memainkan peranan penting dalam membentuk kesejahteraan emosi serta mengukuhkan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat. Tidak ada satu beban pun kalau kita ni sudah memaafkan setiap kali kita ni selepas solat 5 waktu. Ya, kita maafkan semua orang supaya kita ni akan dimaafkan satu hari nanti di akhirat kelak. Kerana apa? Kita ni sudah didikan agama, belajar dari tahun 1 sampai tahun 6. Ianya adalah kewajipan memaafkan sesama manusia. Jangan nanti memberati kita ni di akhirat kelak. Ini merupakan satu inisiatif untuk kita ni merapatkan balik silaturahim yang sudah janggal ataupun menimbulkan rasa kasih sayang dengan mengekalkan rutin tahunan itu yang mana ia boleh menghilangkan rasa janggal dan rasa perselisihan yang sudah lama dipendam dalam diri masing-masing. Maaf zahir dan batin ini, jika kita ni lihat daripada aspek kacamata Islam, ia bermaksud bukan hanya melupakan kesalahan tetapi benar-benar mengikhlaskan kemaafan dari hati serta kita ni tu berazam untuk berubah menjadi lebih baik. Dan ini juga sangat berkait dengan proses taubat, yang mana taubat ini akan menjadikan kita ni memperbaiki diri, membuang sifat ego dan juga membina semula hubungan kekeluargaan. Aidilfitri membawa makna yang lebih mendalam buat sebuah keluarga mu'allaf apabila Syawal kali ini disambut dengan penuh kesyukuran. Kemeriahan Hari Raya Aidilfitri terus dirasai dengan amalan berkumpul bersama keluarga, saling bermaafan dan mengeratkan silaturahim. Sambutan tahun ini cukup istimewa bagi Awang Haji Muhammad Jani bin Muhammad Zaman dari Kampung Longmayan Tutong apabila kedua ibu bapanya akhirnya terbuka hati untuk memeluk agama Islam pada awal tahun ini. Selepas lebih 3 dekad menanti dan berdoa, detik tersebut menjadi satu anugerah yang tidak ternilai buat seluruh keluarga. Tahun ini membawa kelainan yang lebih bermakna apabila ia turut disertai dengan penghayatan sebagai seorang Muslim. Setiap tahun kan beraya, sudah anak tu yang tua tu masuk Islam dulu, setiap tahun dah kami beraya. Kalau hari apa tu macam nyambut yang lain-lain tak, hari raya saja setiap tahun.
Suasana Syawal kini dirasai lebih indah bukan sahaja sebagai satu perayaan tetapi sebagai lambang kemenangan, kesyukuran dan penyatuan hati dalam sebuah keluarga. Alhamdulillah baru-baru ini 1 hari bulan 1 tahun 2026 ini diorang terbuka hati lah. Sebelumnya itulah diorang terbuka hati. Sebabnya dari awal barangkali anda tahulah barangkali ada ialah hidayah lah sebenarnya, bukan lain lah, itu dah hidayah lah. Kalau macam untuk apa namanya ni, diorang alhamdulillah sudah Islam. Jadi sekarang ini adalah satu tanggungjawab kami lah tuan sebagai anak-anak yang sudah memeluk agama Islam untuk membawa diorang pendekatan lah. Kalau hari raya bagi saya lah, diorang memang sudah tidak asing lagi ya. Aidilfitri kali ini bukan sekadar sambutan tetapi menjadi simbol kasih sayang dan hidayah yang menyatukan sebuah keluarga. Kami dari keluarga Muhammad Zaman bin Abdullah Yala daripada Kampung Longmayan Tutong ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ucapan Selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari keluarga Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Tajuddin dan keluarga Pangeran Haji Ismail bin Pangeran Haji Patra ingin mengucapkan Aidilfitri minal aidil wal faizin. Selamat Hari Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Kami mewakili keluarga Haji Abu Bakar bin Kasim dan Dayang Hajah Maimunah binti Matarsad ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Kami daripada keluarga Awang Mokhtar bin Haji Sulaiman dan Dayang Nursiah binti Haji Muhammad Nur ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami keluarga Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Rahim, Kampung Jangsap, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami keluarga besar bin Khatib Haji Muhammad Yusof bin Babang bin Khatib Haji Sulaiman dan Hajah Halimah binti Naim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari keluarga Abang Ibrahim bin Awang Punjang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami daripada keluarga Haji Syamsul Milik ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Setelah lebih 30 hari berada di Osaka, Jepun bagi memenuhi jemputan sebagai imam solat sunat tarawih di Pusat Dakwah Jepun Osaka sepanjang bulan Ramadan, seorang Al-Hafiz Negara Awang Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi, alumni Mahan Qiraat Shubra, Universiti Al-Azhar, pulang ke tanah air petang kemarin. Program penghantaran Al-Hafiz Negara Brunei Darussalam merupakan usaha Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kolaborasi bersama Pusat Iqra bagi Ummah, Universiti Sains Islam Malaysia dan Pusat Dakwah Jepun Osaka. Awang Muhammad Ikram Afif bersama 11 rakan hufaz daripada Universiti Sains Islam Malaysia berkhidmat sebagai imam solat sunat tarawih di beberapa buah masjid dan balai ibadat sekitar Bandaraya Osaka.
Kehadiran food truck atau truk makanan yang menawarkan pelbagai jenis hidangan menarik memeriahkan suasana malam di kawasan letak kereta Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Selain menghidupkan lagi suasana malam di sekitar ibu negara, konsep jualan seumpamanya membuka peluang kepada golongan belia untuk menjana pendapatan dan menimba pengalaman dalam bidang keusahawanan. Suasana yang meriah ditambah pula dengan lampu cucul berwarna-warni jelas menarik pengunjung yang ingin bersantai sambil menikmati jamuan bersama keluarga, terutamanya pada hujung minggu dan hari kelepasan awam. Menawarkan lebih 20 tram makanan, ia beroperasi bermula pukul 8 malam hingga 12.30 malam. Kemudahan asas yang lengkap di kawasan ini turun menjadi pendorong sambutannya kepada orang ramai. Pada mulanya tujuan asal untuk mendorong peranak pulang ni sebenarnya. Untuk lebih condong ke bisnes. So jadinya ini baru pelan-pelan untuk membuat kira foundation untuk peranak. So kalau sudah establish sekarang baru peranak akan mengganti. I'm helping my parents juga sementara menunggu kerja tu. So like kalau sekiranya ada orang-orang yang muda luar sana yang macam masih struggling to find a job, kalau sekiranya akan mencari side hustle untuk menolong parents ke apa, or like mencari side hustle untuk help support diri tu, then they can also try to menjual macam-macam ni lah di food truck ni. Inisiatif perniagaan berkonsepkan tram makanan bukan sekadar menyerikan suasana malam di ibu negara. Ia mampu menjadi manifestasi kepada semangat kental golongan belia dalam meneroka bidang keusahawanan. Sokongan padu masyarakat juga diharap dapat menjadi pemangkin ke arah melahirkan lebih ramai usahawan yang berdaya saing dan inovatif.